Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Salam sejahtera. Apa khabar kepada anda semua yang menonton video-video saya? Semoga berada dalam keceriaan hendaknya. Baiklah, pada hari ini insya-Allah saya akan melakukan satu video reaksi. Reaksi saya terhadap satu video yang telah dipostkan oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad, iaitu penerangan dan juga penjelasan beliau berkenaan dengan calon Perdana Menteri yang terbaru yang diumumkan oleh beliau selaku mewakili Pakatan Harapan Plus. Di mana macam mana kita tahu, pada semalam Tun Dr. Mahathir telah pun mengumumkan Tan Sri Syafiee Apdal selaku calon Perdana Menteri yang terbaru daripada Pakatan Harapan Plus, dan dakwa beliau ini telah pun mendapat persetujuan daripada rakan-rakan Dewan PH Plus. Manakala PH Plus pula melalui PAN dan juga DAP telah mengeluarkan satu kenyataan bersama menyatakan bahawa ini merupakan satu option sahaja, dan benda ini wajib dibincangkan dengan lebih lanjut di peringkat tertinggi pimpinan Pakatan Harapan Plus. Apapun, kita berasa menarik juga untuk melihat video ini. Kita nak tengok apakah penjelasan Dr. Mahathir. Saya akan memberikan reaksi saya, dan of course saya akan cuba untuk memberikan beberapa ulasan yang ringkas berkenaan dengan penjelasan Dr. Mahathir tersebut. Jadi, dengan tidak memasa, jom kita tengok video ini insya-Allah tuan-tuan sekalian bersama-sama dengan saya untuk kita lihat video daripada Tun Dr. Mahathir ini. Okey, jom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tuan-tuan dan puan-puan, saya telah mengadakan satu pertemuan dengan kumpulan yang menyokong saya dan rakan-rakan daripada Parti Amanah, Warisan dan DAP pada 25 Jun 2020 bertempat di rumah tetamu Sabah, Kuala Lumpur. Perbincangan yang diadakan secara tidak formal dihadiri oleh Datuk Seri Syafiee Apdal, Yang Berhormat Muhammad Sabu, Yang Berhormat Tan Kok Wei, dan Yang Berhormat Lim Guan Eng dan beberapa lagi. Datuk Seri Mukhlis Mahathir dan Datuk Wira Marzuki Yahya turut menyertai pertemuan ini. Kami membincang banyak perkara berkenaan keadaan negara pada masa kini, dan masing-masing melahirkan rasa risau terhadap beberapa perkembangan semasa. Semasa perbincangan telah timbul beberapa cadangan mengenai hala tuju perjuangan untuk mengembalikan mandat kepada rakyat yang telah dirampas oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin. Jap. Mengembalikan mandat kepada rakyat yang telah dirampas oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin. Kita ulang balik. Mengembalikan mandat kepada rakyat. Mengembalikan mandat kepada rakyat ni, tuan-tuan puan-puan sekalian, maksudnya bubar parlimen, buat PRU balik. Ayat sebenarnya ialah mengembalikan mandat rakyat. Okey, tetapi mandat rakyat mana ada lagi dah. Bila Tun Dr. Mahathir meletakkan jawatan pada 24 Februari tahun 2020, bermaksud mandat itu telah pun tiada. Dah null and void, dah tak ada. Kita tak tahu sampai bila mereka nak mengulangkan naratif ini. Konon-kononnya Perikatan Nasional whatsoever tu telah merampas mandat rakyat bla bla bla, padahal salah mereka sendiri. Tapi tak apalah, kita tengok boleh video ni. Dan konco-konconya, dan menubuh kerajaan pintu belakang menggantikan kerajaan yang dipilih rakyat semasa pilihan raya ke-14 dalam bulan Mei tahun 2018. Di dalam perbincangan saya terbuka kepada apa juga cadangan, termasuk saya tidak dicalon sebagai bakal Perdana Menteri. Okey. Di antara cadangan yang dikemuka ialah pencalonan Datuk Seri Syafiee Apdal sebagai Perdana Menteri. Kami sebulat suara bersetuju Datuk Seri Syafiee Apdal dinamakan sebagai calon Perdana Menteri. Habis anu? Saya menyokong penuh cadangan ini. Yang penting ialah kita mempunyai pendirian yang tegas supaya rakyat tahu akan pendirian kita. Kami juga bersetuju mencadang Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai calon timbalan Perdana Menteri 1 dan Mukhlis
sebagai calon timbalan Perdana Menteri 2. Dah nampak daging matuk ni. Nampak sangat. Dia letak orang dia jadi Perdana Menteri, Anwar timbalan Perdana Menteri 1, Mukhlis anak dia sendiri timbalan Perdana Menteri kedua. Soal je sekarang ni tuan-tuan puan-puan sekalian, nak ke Anwar? Kan? Anwar ni dah menunggu lama dah nak jadi Perdana Menteri. Tapi takkanlah setakat nak bagi dia jawatan TPM1 je kot. Diapik pula oleh orang atuk dan juga anak atuk. Nak ke dia? Soalan tu. Tak apa, kita tengok macam mana. Mungkin ada yang bertanya, kenapa Syafiee dicalonkan? Mungkin ada yang telah lupa bahawa Syafiee adalah salah seorang pemimpin asal menentang kerajaan kleptokrasi sejak sebelum pilihan raya ke-14. Dia juga salah seorang pemimpin yang menjadi mangsa awal kerajaan Najib dan telah disingkir dari jawatan menteri dan naib Presiden UMNO kerana tidak dapat menerima perbuatan rasuah dan pencurian wang rakyat menerusi skandal 1 MDB. Sekejap. Nampak tak? Berulang kali Atuk telah menyatakan sesuatu yang boleh jadi subjudis terhadap satu benda yang masih lagi dalam perbicaraan mahkamah. Mana boleh macam ni? Sepatutnya Atuk ni dah lama dia ketinggalan tindakan kerana orang kata apa, mengeluarkan kenyataan-kenyataan subjudis terhadap satu benda yang sedang dibicarakan. Baik masa jadi Perdana Menteri, baik jadi pembangkang sama sekarang ni, sama juga kisahnya. Tak bolehlah macam ni, kan? Kena ambil tindakan pada Atuk ni masalahnya. Yang begitu memualkan. Syafiee ketika itu bersama-sama dengan Muhyiddin. Kini Muhyiddin meninggalkan perjuangan dan kembali bersama dengan kleptokrats yang dahulu menghukum dan menyingkirnya. Saya percaya jika langkah kami berjaya, ia akan merapatkan lagi hubungan di antara Semenanjung dengan Sabah dan Sarawak. Saya juga percaya apa yang kita cadangkan ini dapat diterima oleh rakyat sebagai bukti bahawa personaliti-personaliti di dalam pemimpin-pemimpin parti pembangkang tidak utamakan kedudukan dan jawatan mereka. Yang penting ialah meneruskan perjuangan yang dimulakan sejak tahun 2015 untuk membersihkan negara dari kerosakan yang dilakukan oleh pemimpin kerajaan ketika itu kerana sikap tamak, bongkar dan kepentingan diri. Jap. Habis 22 bulan, kerajaan Malaysia makin teruk Berpakatan Harapan. Tu apa cerita pula? Kalau cerita pasal bongkar lah kan. Mujahid kata apa? Netizen ni not my level. At least kan pemimpin UMNO dulu tu, macam mana diorang kata kleptokrat ke apa-apa ke, tak pernah kata macam tu lagi tau. Itulah dia. Seperti yang kita sedang saksikan, perbuatan yang kita tentang dahulu sudah mula bertapak dan pemimpin dan penyokong kleptokrasi sudah kembali. Parlimen akan bersidang tidak lama lagi. Saya akan kemuka usul tidak percaya kepada kerajaan pimpinan Tan Sri Muhyiddin. InsyaAllah dengan sokongan ahli-ahli parlimen yang tidak boleh menerima kerajaan pintu belakang Tan Sri Muhyiddin dan mahu mengembalikan mandat rakyat, akan bersama-sama saya dan rakan-rakan lain menyokong usul Datuk Seri Syafiee menjadi Perdana Menteri. Jap, Atuk. Sekarang ni Atuk punya usul ialah usul undi tidak percaya terhadap Muhyiddin Yassin. Bukannya usul undi nak Syafiee Apdah jadi Perdana Menteri. Dah kelang kabut dah masalah dia. Benda berbeza tau. Usul undi tak percaya terhadap Perdana Menteri dengan usul undi mahukan orang ini jadi Perdana Menteri. Benda berbeza. Okey. Andai kata kalau Atuk berjaya pun, katalah Muhyiddin kalah usul undi tak percaya tu, tak semestinya Syafiee Apdah jadi Perdana Menteri. Sebab bila Muhyiddin dah kalah usul undi tak percaya tu, dia ada dua pilihan. Yang pertama
ialah diletakkan jawatan dan Yang di-Pertuan Agong akan balik to square one, pilih seorang ahli parlimen yang pada khidmat baginda mendapat sokongan majoriti untuk dijadikan sebagai Perdana Menteri. Ataupun option kedua ialah Muhyiddin Yassin berhak untuk menasihatkan Yang di-Pertuan Agong agar membubarkan parlimen. Dan bila tengok keadaan sekarang ni, rasa-rasanya Muhyiddin pasti akan ambil option untuk nasihat Yang di-Pertuan Agong bubarkan parlimen. Dan rasa-rasanya Yang di-Pertuan Agong pun akan setuju dengan option tersebut. Apatah lagi dengan keadaan COVID-19 sekarang ni pun dah makin reda dan sebagainya. Kan? Yang di-Pertuan Agong sudah tentu tak nak kerajaan negara ini jadi tunggang terbalik macam sekarang. Alang-alang dah hasil betul-betul kerajaan, dah terus PRU. Betul tak? Jadi tak semestinya Shafie Apdal ini akan jadi Perdana Menteri walaupun Muhyiddin Yassin ini kalah pada usul undi tak percaya nanti. Jadi benda yang berbeza benda berbeza. Jika usaha ini berjaya, langkah untuk pastikan asas demokrasi seperti yang dituntut oleh rakyat akan dapat kita penuhi. Kita perlu tamatkan kerajaan yang tidak dipilih oleh rakyat. Sekian, terima kasih. Okey, nombor satunya nak komen satu je. Dia punya intro dengan outro cantik. Itu lagi sana. Okey. Sekarang ini nampak gayanya memang Tun Dr. Mahathir memang tak nak langsung Anwar menjadi Perdana Menteri. Apalah salahnya sekiranya kalau Tun Dr. Mahathir just menamakan saja Anwar sebagai calon Perdana Menteri Pakatan Harapan. Alang-alang dah namakan dia sebagai calon timbalan Perdana Menteri. Why not? Kenapa tak Anwar saja dilantik sebagai calon Perdana Menteri? Kenapa mesti Shafie Apdal? Ini menunjukkan bahawa Atuk memang tak nak bagi Anwar jadi Perdana Menteri. Apatah lagi bila pencalonan yang baru ini menyaksikan Anwar diapit oleh Shafie, iaitu orang Atuk, dan juga oleh Mukhlis di bawah. Ingat tak boleh ke Shafie bila turun pangkat ke turun jawatan apa-apa ke menamakan Mukhlis terus direct jadi Perdana Menteri? Macam dulu-dulu juga. Dulu Mahathir bukan first choice pun untuk ganti Tun Hussein On. Mahathir third choice kot. Bawa Harun Idris dengan Ghaffar Babur kot tak salah saya masa tu. Memang dia third choice. Kan? Tapi Tun Hussein On dia langkau dua-dua orang yang paling lebih senior tu. Dia tarik Mahathir untuk jadi Perdana Menteri pada ketika itu. Jadi benda boleh je bulang, tak ada masalah pun. Setakat letak Anwar sebagai TPM1 tidak memungkinkan Anwar menjadi Perdana Menteri bagi Pakatan Harapan Plus kalaulah Shafie Apdal meletakkan jawatan sebagainya. Apatah lagi Shafie ini jauh lebih muda. Kan? Anwar ni pun dah 70 lebih. Jadi masa Anwar ini tidak panjang lagi untuk jadi Perdana Menteri. Jadi secara asasnya memang game over lah untuk Anwar. Memang sampai kesudah Tun Dr. Mahathir tidak akan memberikan jawatan Perdana Menteri itu kepada Anwar. Mahathir kata dia kena fikir cara lain untuk jadi Perdana Menteri. Sepatutnya sekarang ini Anwar yang kena fikir cara lain untuk dia jadi Perdana Menteri. Dan macam biasalah naratif dia orang mandat rakyat dan sebagainya. Jujur cakap. Majoriti rakyat ketika ini sangat senang dengan pemerintahan Kerajaan Perikatan Nasional. Walaupun mereka tahu Kerajaan Perikatan Nasional ini ada banyak kelemahan. Memanglah bukannya kerajaan yang kukuh sangat pun. Dibina pun kerana terpaksa. Kerana untuk memastikan kerajaan Malaysia ini ada kerajaan. Betul tak? Tapi at least dalam tempoh yang sekejap ini, banyak perkara yang dahulunya meresahkan rakyat dapat dikawal satu persatu walaupun tidak sepenuhnya. Dan setiap tindak tanduk kerajaan ketika ini ada sebab, ada reason dan penjelasan diberikan dengan baik sekali kepada rakyat. So rakyat at least lah boleh katakan dalam 80% memang agak puas hati dengan kerajaan sekarang. Jadi kalaulah Atuk nak menggunakan helah konon-kononnya rakyat mahukan demokrasi, rakyat mahukan kerajaan ini ditumbangkan, kembalikan mandat sebagainya, rasa-rasanya kita boleh tengoklah segala poll yang ada dekat internet sebagainya. Dia orang lagi sokong siapa? Majoriti poll-poll yang ada dekat internet sekarang ini menyokong Kerajaan Perikatan Nasional. Jadi itu satu fakta yang kita tak boleh nak sangkal sebenarnya. Jadi secara asasnya kita nampak bila Atuk menamakan Shafie Apdal sebagai calon Perdana Menteri, ini tak lain tak bukan untuk undi-undi daripada Sabah dan Sarawak untuk memastikan mereka ini menjadi fixed deposit kepada Pakatan Harapan Plus. Dan DAP dan juga PAN obviously akan setuju je. Sebab as long as dia orang ada chance untuk jadi balik kerajaan, dia akan setuju dia. Apa-apa pun dia orang memang kata dia setuju Atuk pun. Okey?
Dan ini akan menjadikan Anwar semakin lama semakin terpinggir. Dahlah keputusan ini dibuat tanpa melibatkan PKR sama sekali. Jadi tuan-tuan puan-puan sekalian, saya selalu ulang benda ini. Drama politik negara ini masih lagi jauh daripada hendak ditamatkan. Masih lagi panjang lagi jalan dia. Dan apa-apa hal pun, kita tengoklah perkembangan ini sambil makan popcorn ke nugget ke apa-apa ke. Yang paling penting, kita perkukuhkan soft kita, perkukuhkan perikatan kita untuk kita berhadapan dengan pilihan raya umum dengan lebih baik. Dan juga untuk yang sekarang ini, kita mentadbir dengan sebaik-baiknya, insyaAllah. Okay? So, jumpa lagi dalam video saya akan datang. Salam sayang, salam hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.